Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pembacaan kitab kita. Qala musannif rahimahullahu taala syahdan. Situ ya. Menunjuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula orang yang redha dengan agama Islam, redha dengan qadar dan qada, dan ikhtiar Allah Subhanahu wa taala. Orang yang redha dengan agama Allah, tentu dia redha dengan Allah. Ini ada seperti mana yang Nabi sarankan supaya kita tidak meninggalkan akan zikir raditu billahi rabba tu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Cantik zikir ini tuan-tuan, sebenarnya kena jadi akidah. Jangan jadi wirid ya. Saya selalu pesan dengan diri saya, jangan jadi wirid saja tuan-tuan. Setiap wirid dan zikir itu menjadi akidah dalam diri kita. Kita redha Allah itu sebagai Tuhan kita. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina. Dan kita redha Islam itu agama kita. Tatkala seseorang itu dia redha dengan Allah, tentu dia redha dengan agama Allah. Apa yang telah diperintahkan, apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Orang yang redha dengan Allah, takkan dia tak redha dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, perintah buat dan perintah tinggal. Mana mungkin orang yang redha, tapi dia tak redha dengan perintah dia. Saya sayang, tapi saya tak suka apa yang dia suruh. Itu bukan sayang. Saya redha dengan dia, tapi saya tak suka apa yang dia suruh. Itu bukan redha namanya. Maka pengakuan kita kepada Allah ini di dalam zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula kena menjadi akidah. Orang yang redha dengan Islam itu sebagai ad-dinnya, pasti ia redha dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan ad-din ini daripada lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kita dapat dengar Islam ini daripada lisan Sayyidina Rasul. Maka zikir yang jadi, yang kita sebutkan setiap hari, jangan dijadikan satu zikir, tapi dijadikan zikir dan akidah. Zikir itu menjadi pegangan. Barulah kita dapat akan natijah zikir itu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Sama juga dengan kita bertahlil. Maka Nabi nyatakan kepada kita, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Mana mungkin orang yang boleh masuk syurga, dia zikir la ilaha illallah, tapi dia mensyirikkan Allah. Tidak menjadi akidah, cuma jadi zikir. Dia zikir la ilaha illallah walau hatta 1000 kali sekalipun, tetapi dalam kehidupannya dia mensyirikkan Allah. Maka zikir ini tidak jadi pada orang yang mensyirikkan Allah. Sepatutnya semakin dia bertahlil, semakin dia mentauhidkan Allah. Sebab menjadi akidah kepada kita perkara yang patut kita nafikan dan perkara yang patut kita isbatkan. Mana yang patut kita nafikan dan mana yang patut kita pegang. Tatkala menjadi satu kekuatan, maka orang yang selesai tahlilnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nafi dan isbatnya berlaku di dalam rohnya. Ketika itu, dia sedang berpegang dengan akidah yang tahqiq. Maka benar apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah.
Tak mungkin orang yang mengisbatkan Allah menidakkan ad-dinnya. Benda ini nampak ringkas. La ilaha illallah. Nafi isbat. Pada ketika kita meletakkan nafi itu pada tempat nafinya dan mengisbatkan pada tempat isbat. Mana yang perlu kita isbat? Islam, agamanya. Kita dah sebut apa yang Nabi ajar kepada kita. Raditu billahi rabba. Mana yang patut kita nafikan? Mana yang patut kita isbatkan? Wabil islami dina. Mana patut kita nafikan? Mana patut kita isbatkan? Tatkala kita ini tahqiq dengan kalimat tahlil ini menjadi akidah, maka tatkala itu kita akan mengisbatkan Islam itu sebagai dina. Maka selain daripada Islam kita nafikan. Maka kita isbatkan Allah sebagai Rabba. Selain Allah kita nafikan. Kerana selain Allah tidak bersifat Rabba. Maka ini yang dikatakan, maka zikir menjadi akidah. Maka tatkala zikir menjadi akidah, tatkala itu maka zikir ini menjadi faedah. Baru ada faedah, tuan-tuan. Kalimah tahlil kita menjadi faedah. Tiap-tiap yang menjadi faedah, adanya natijah. Ada natijahnya. Baru datang khalwah, kemanisan daripada kita berakidah. Kenapa selama ini kita zikir, tapi kita tak rasa manis zikir? Kita Islam, tapi kita tak rasa kemanisan Islam. Kita beriman, tapi kita tak merasakan kemanisan iman. Lalu kita kena tanya, bila masa saatnya kita merasakan manisnya iman itu? Yang inilah dalam hidup kita. Kita hidup dah lama dah. Bila masa kita rasakan perkara tu? Sebab setiap benda yang manis tentu rasa. Kita makan timun. Timun. Orang kata manis timun ni. Rasa sikit? Rasa manis sungguh. Ketika itu baru kita mengisbatkan manisnya timun ini. Tak mungkin orang yang dibagikan timun lalu dikata manis timun. Tatkala dia rasa timun ini tidak manis, lalu dia mengakui manis timun ini, maka nama dia menipu. Tatkala orang yang menipu ini dikatakan oleh Allah munafikun. Itu. Jadi nifak pada sisi Allah. Ini yang kita takut, tuan-tuan. Ini yang kita kena jaga dan ini yang kita kena pelihara. Baik. Firman-Nya Allah, "Inna din indallahil Islam." Bahawasanya agama yang sebenarnya pada Allah Ta'ala itu agama Islam. Maknanya jika kita mengambil selain Islam, kita tak redalah Allah ini sebagai Rabb. Kita menidakkan Allah ini sebagai Rabb. Kita tak reda sebab kita tak ambil Islam. Islam ini agama yang sempurna, yang telah disempurnakan oleh Allah. Bukan sekadar solat aja, tuan-tuan. Saya selalu cakap benda sama. Saya sebab orang tak pandai, dia cakap benda tu sama aja. Kalau orang pandai, dia cakap benda banyak. Dia ilmu dia banyak. Saya ilmu tak banyak. Orang bodoh. Ketika kita ini mengambil
Islam yang sempurna, kesempurnaan itu pasti berlaku pada jasad dan pada roh. Baik pada jasad, baik pada roh. Bukan pada jasad. Jasad sahaja tak mungkin. Sebab jasad yang baik tentu daripada roh yang baik. Daripada hati yang baik. Jadi kenapa jasad baik tapi roh tidak baik? Rupanya kita nifak. Nifak ini pada sisi Allah. Pada manusia tak nampak nifak. Abdullah bin Ubay, pada orang Islam zaman tu tak nampak dia munafik. Sebab zahirnya baik. Sebab itu apa yang berlaku kepada Abdullah bin Ubay? Wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna. Bila dia jumpa orang Islam, dia cakap apa? Kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Bila dia bersama dengan orang-orang kafir, dia kata, aku sama-sama kamu. Zahirnya baik. Hatta saat kematiannya dikafankan, permintaannya dikafankan dengan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dilihat pada zahir. Pada penerimaan Allah, bukan kita nak lihat pada zahir kita, tapi kita nak melihat pada penerimaan Allah. Yang ni yang kita takut. Dan firman-Nya Allah, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Dan bermula barang siapa menuntut dan suka agama yang lain daripada Islam, maka tiada diterima agama itu daripadanya. Siapa yang ambil? Kita rasa kita Islam dah. Betul tak? Sebab apa? Sebab kita dah mengucap. Tapi kita buat tak amal Islam. Amal Islam. Kita beramal tak dengan amal Islam? Saya semayang, itu Islam, betul. Saya puasa, itu Islam, betul. Kalau saya bergaduh, itu Islam tak? Yang ni kena tengok. Islam ni bukan saja salat. Saya mencari apa salah orang lain. Itu Islam tak? Islam ni semayang saja ke? Yang kita kena fikir tuan-tuan. Yang kita dah Islam betul ke? Ni kata Islam. Islam ini bukan salat saja, bukan puasa saja, bukan zakat fitrah sahaja, bukan naik haji sahaja. Perkara yang dituntut dalam Islam sama ada zahir ataupun batin. Kita selalu sebut perkara ni. Oh, Nabi tak buat. Kamu buat barang yang Nabi tak buat. Kalau kita selalu maki orang, Nabi buat tak? Agak-agak lah. Kita mencari salah orang lain setiap masa. Nabi buat tak? Nabi tak buat. Boleh ke kita sandarkan benda tu pada Nabi? Sehingga saat kita memaki dan sebagainya. Jadi benda ini, kita dah kata kita buat perkara Islam itu sebenarnya. Maka melihat pada diri itu lebih baik daripada melihat akan orang lain. Baik, itu tak silap saya kalam Imam Asy-Syafi'i ke kalam Imam Al-Ghazali. Jika mana engkau sibuk mencari aib dirimu, nescaya engkau akan terlupa untuk menemui aib orang lain. Ketika kita sibuk mencari aib kita, apa silap aku lagi? Apa kesalahan aku lagi? Tatkala itu kita akan melupakan sampai kita terlupa akan aib orang lain.
Tetapi ketika kita mula sibuk mencari aib orang lain, ketika itu kita akan lupa aib kita. Ya tak? Kalau makmum kadang-kadang imam ni salah, tengok dia jadi imam, tengok. Kita ni mana ada tepat, tuan-tuan. Tak ada yang syamil. Tak ada yang sempurna. Cuma kita belajar nak jadi orang yang baik. Kita nak belajar menjadi orang yang baik. Sama-sama tergolong dalam golongan orang saleh. Ini. Sebab itu jaga-jaga tentang kekuatan kerohanian. Ketika kekuatan kerohanian kita mula lemah, ketika itu badan kita akan meninggalkan perintah Allah. Kekuatan kerohanian ini, ketika roh kita, qalbun kita mula lemah, roh kita mula lemah, ketika itulah kita akan meninggalkan perintah Allah, zahir dan batin. Kita tak akan ambil Islam ini, kita akan ambil selain daripada Islam itu. Kita akan mula berpaling. Sebab itu jaga. Betul ulama dia pesan dengan kita, dia susun dengan kita. Dia susun. Antara yang pernah saya sebut dengan tuan-tuan, apa yang disebut oleh Syekh Hussein Nasir Ibn Muhammad Taib Al-Mas'udi, kalau tak silap saya, kalau saya salah tuan-tuan tegur. Tentang syaraid orang nak berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa katanya? Pertama, mesti bersihkan diri zahir batin. Sebab kita semua nak menghadap Allah. Tatkala kita salat, qalbun kita menghadap Allah ataupun mana, tuan-tuan? Qalbun kita menghadap Allah. Hati kita sedang menghadap Allah. Khusyuk itu di mana? Kalau kita belajar kitab Minhayatul Musalli, salat, wajahnya disebut wajah tadarruk orang yang salat ini, wajah yang tawaduk, tazallul, tabadzul, kan disebutkan. Jadi hati ni, hati yang merendah diri, hati yang ada rasa kehambaan, hati yang sentiasa patuh dengan Allah, maka dizahirkan dengan anggota badan. Allahu Akbar. Ketika lisan kita mengatakan Allahu Akbar, hati kita membenarkan tak? Allah Maha Besar. Ataupun ketika lisan kita mengatakan Allahu Akbar, hati kita tidak membenarkan Allah Maha Besar. Kita letakkan selain Allah lebih besar dalam kehidupan kita. Yang ni yang dipandang oleh Allah. Tuan-tuan, cerita akhirat ini dia panjang. Sebab dia khalidina fiha abada. Cerita dunia pendek. Pendek tuan-tuan, cerita dunia ini singkat. Cerita akhirat ini dia akan berterusan. Berterusan. Kemudian apa kata ulama? Orang yang nak menghadap ke hadrah Allah, keduanya kena ada himmah yang tinggi. Mujahadatun nafs. Mujahadatun nafs. Sebab itu kata ulama tasawuf, kena ada dua perkara. Jim. Ini kata ulama, jim. Tahalli, tajalli. Tahalli apa? Memperhiaskan hati dengan segala sifat mahmudah. Lalu kena ada himmah. Himmah ni kena ada mujahadah. Mujahadah. Kena hiaskan diri kita, qalbun kita dengan segala sifat yang mahmudah.
Bila kita telah menghayaskan hati kita, qalbun kita dengan sifat yang mahmudah, tatkala itu berlakunya tajalli. Kita diistiqamahkan oleh Allah di dalam kebaikan. Ini perkataan makna yang mudah untuk kita faham. Allah istiqamahkan kita. Allah letakkan kita. Allah kurniakan kepada kita ketetapan di dalam takarub kepada Allah. Itu kata ulama, bila hajim disatukan, maka menjadilah kalimah haji. Saya tak kupas lah tu. Nanti orang kata saya khurafat pula. Nanti kata Ustaz Ahmad Rizam khurafat. Mati pula. Jam situ. Kita berhenti situ aja. Baik. Yang ketiga. Macam gitu. Macam mana nak dapat sifat mahmudah kalau kita tak boleh buang sifat mazmumah? Sebab itu adanya satu lagi dipanggil takhalli, iaitu proses membersihkan sifat mazmumah. Ini cerita dongeng. Tuan-tuan jangan ambil, saya ambil sikit je pasal haji ni tadi. Ini cerita dongeng tau. Tuan-tuan jangan jadi amalan. Nanti tuan-tuan pegang pula. Daripada mulut ustaz, tuan-tuan pegang semua. Jangan. Ini cerita dongeng sebagai iklan. Kalau kita tengok cerita drama kan ada iklan. Ini iklan dia. Dalam proses melaksanakan haji, adanya ihram. Ihram ni tuan-tuan tak boleh pakai jubah cantik. Tak boleh pakai kasut mahal-mahal, kasut kelak ke, kasut naik ke, kasut. Kena pakai selipar. Kita beli selipar berapa ringgit? Kalau dulu RM5, sekarang jadi RM10 dah. Sebab COVID ni naik RM10. Dulu RM5 je. Kemudian kena pakai 2 helai kain. Satu buat selimut, satu untuk ikat. Syarat jangan berjahit. Siapa pemu? Doktor, cikgu, hakim, Perdana Menteri, Menteri besar, orang kaya, orang besar, orang kecil. 2 helai kain saja. Buka sekalian pakaian kesombongan kita, kebesaran kita, yang kita pakai adalah pakaian yang melambangkan kehinaan dan kemiskinan, kehambaan. 2 helai kain. Perdana Menteri itu, kalau tak ada eskort, orang tak tahu dia Perdana Menteri ketika dia pakai kain ihram. Tak gitu. Kalau orang kaya, kenal tak tuan-tuan? Dia datang pakai kereta besar, kereta mahal. Tak? Oh, ni kaya ni. Kereta 1 juta lebih ni. Tak? Pakaian dia, apa dia, betul tak? Ketika dia pakai 2 kain ihram, tak kenal dia. Jual burger pun pakai itu. Tukang rumah pun pakai itu. Orang kaya pun pakai itu. Tak kenal. Tok guru pun pakai itu. Tok gura pun pakai itu. Kita tok gura. Kuat gurau. Ada. Sama. Maka ketika kita mula merendahkan diri kepada Allah. Saya ambil sikit tu. Maka itulah antara sifat mahmudah. Melepaskan diri daripada kibir, rasa besar diri. Siapa pun kita berada pada tempat yang sah. Kerana apa? Kerana kita hamba Allah.
Hamba Allah ini yang paling tinggi tempatnya siapa? Yang paling mulia. Allah sebut, bukan pakaian kamu, bukan pangkat kamu, bukan harta kamu, tetapi diukur oleh Allah ketakwaan kamu. Inna akramakum indallahi asqakum. Siapa yang paling takut dengan Allah? Dia yang paling mulia pada sisi Allah. Ketiga, kata ulama, iaitu mereka ada aurat dan zikir. Kerana apa? Mendidik dirinya supaya sentiasa ingat Allah. Ingat Allah. Hatta bersin pun ingat Allah. Hatta berjalan ingat Allah. Sehingga Nabi sebut di dalam hadis, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Fi riwayatin fa huwa abtar. Tiap-tiap pekerjaan kena ingat Allah. Ingat Allah. Kenapa yang mentakdirkan pekerjaan itu Allah. Bukan kita, tuan-tuan. Kita boleh datang malam ini dalam takdir Allah. Ke sebab kita tahu ada jadual? Dah. Bukan sebab ada jadual. Sebab itu kalau kita belajar kitab Minhajul Abidin, khatir samawiyat ini ada berapa perkara. Ada khatir yang datang daripada malaikat, ada khatir yang datang daripada Allah. Ada khatir yang datang daripada syaitan. Baik. Maka kalau kita ada pada tempat itu dan kita tahu perjalanannya, maka kita sentiasa berharap supaya kita berhati-hati dijaga oleh Allah. Saya dah tahu, Ustaz. Dah tahu tak selesai, tuan-tuan. Orang yang tahu dan hatinya benar, lalu dia sentiasa berharap kepada Allah. Sebab tahunya tidak memberi bekas. Tuan-tuan, semasa kita buat jahat ni, kita tahu ke kita bodoh? Tapi kita selalu cakapkan, ni zaman jahiliah saya, mana mungkin? Mana mungkin zaman jahiliah? Waktu kita muda dulu, kita tinggal semayang, kita tak tahu ke wajib semayang. Masa kita buat jahat dulu, kita tahu tak benda tu haram? Tahu. Mana bukan jahiliah? Alimiah. Alim, tuan-tuan, bukan jahil. Jahil ni tak tahu sungguh. Yang dia memang tak tahu yang tu jahat. Yang ni nama dia jahil. Maknanya bukan zaman jahiliah, zaman alimiah. Tapi kita salahkan zaman jahiliah. Walhal kita buat salah, kita buat maksiat sebab kita engkar, bukan kita tidak tahu. Kita engkar dengan perintah itu. Isteri kita masa tu membuka aurat, bukan dia tidak tahu tentang wajibnya menutup aurat, tetapi dia engkar. Bukan jahil. Bukan jahil, tuan-tuan. Tetapi kita selalu sebut zaman jahiliah saya. Baik. Kemudian yang keempat, kena ada sahabat. Ini penting. Dan Allah ajar kita dalam peristiwa yang selalu kita dengar bulan ni. Dalam kita nak menghadap hadrah Allah, sahabat, Nabi siapa dia? Jibril alaihissalam. Jadi jadikan perjalanan cerita ini, tuan-tuan. Jadikan perjalanan cerita ini. Jibril sebagai sahabat Nabi, menghadap hadrah Allah. Kita dah puas dengan cerita ni. Dah puas dah. Dan yang kelima, kata ulama, kena ada guru yang memimpin kita zahir dan batin.
Ni dia. Baik. Maka seseorang yang redha ia akan agama Islam, itu lazim atasnya mengerjakan suruh Allah dan menjauhkan tegahnya Allah. Suruh Allah zahir batin, tegah Allah zahir batin. Ada gitu. Tu saya sembang-sembang dengan sahabat-sahabat media. Saya kata kita ni bukan makan lagi gelatin babi, tuan-tuan. Bukan lemak saja, sekandang babi kita bahang dah. Ada. Merata ada gelatin ni. Ada, merata dah. Adanya benda hak syubhah dalam makanan kan. Kalau ikutlah. Kan? Ada orang tanya saya macam tu lah. Sebab itu, kita ni, umat akhir zaman ni memang dah lemah. Dah lemah. Ada yang kita makan, sekarang baru kita tahu, Allah. Tapi masuk dah. Dia bukan lemak hak masuk kita, sekor dah. Bukan lemak dia saja hak kita bahang. Mana sekor babi dah kita makan dah. Ada. Tak apa, sekor kalau sekandang. Oh, jam tuan-tuan. Hak masuk. Lepas tu kenapa di antara perkara yang buatkan kita jahat. Yang kita menidakkan perkara ni. Kita tahu. Lalu kita kata, kenapa saya lemah ya? Kenapa saya menidakkan perkara ni? Antara perkara-perkara yang disebut kepada kita, makanan. Makanan, tuan-tuan. Kalau boleh kita kurangkan lah. Macam itulah. Macam itulah. Baik. Lepas tu kadang-kadang, kenapa ya saya lemah nak zikir? Antaranya perkara tu, makanan. Makanan ini, bila dia duduk dalam badan, dia akan jadi kotoran. Dan dia mengakibatkan zulmat. Zulmat ini, hati yang gelap. Ketika itu, kita menidakkan hidayah. Hidayah datang, tuan-tuan. Hidayah ni datang. Kita dapat hidayah untuk buat baik. Tapi kita tak hendak menerima hidayah. Kita menolak hidayah. Menidakkan hidayah. Baik. Dan menyuruhkan berbuat yang ma'ruf dan menegahkan barang yang mungkar dan murka kepada orang yang berbuat yang ditegahkan Allah dan Rasulnya. Jadi ini kata redha dengan Islam. Adanya amal ma'ruf, nahi mungkar. Tapi saya kena ingatkan diri saya juga. Kita kena amal ma'ruf, nahi mungkar diri kita. Kemudian ahli kita dulu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Seiring diri dan ahli. Jangan tinggalkan anak, jangan tinggalkan isteri. Saya amat-amat berpesan sebab kesian mereka. Ketika kita menuju ke arah kebaikan, kita meninggalkan isteri dan anak kita daripada kebaikan. Jangan tinggalkan dia. Jangan menyangka bahawa mereka tak mahu menuju ke arah kebaikan. Kita belum bawa lagi. Betul, setiap apa yang kita buat, maka jangan kita sembunyikan kebaikan itu kepada isteri dan anak-anak. Jangan sembunyikan, tuan-tuan. Buat apa pun. Kalau kita beramal, ajak dia sekali. Kita beramal, ajak dia sekali.
Kalau saya nak buat satu-satu amalan, saya akan ajak isteri dan anak-anak saya. Contohnya kata, saya nak baca selawat bulan ni 35,000 katakan, 100,000 katakan. Saya akan ajak anak isteri saya buat sekali. Kami akan berlumba-lumba. Siapa khatam dulu? Maknanya yang siapa last, dia ni pemalas. Kita tahulah dia ambil gengan. Kompos selawat tuan-tuan bukan salah. Lantaklah orang nak kata apa kat kita. Orang nak kata apa, Nabi tak buat lah ustaz selawat 35,000. Lantaklah, tak apa, saya nak buat sebab saya berselawat. Cuma saya nak selawat, saya orang yang lemah, jadi saya kena ada angka. Dia sebenarnya psikologi. Tuan-tuan kalau lari, orang suruh tuan-tuan lari, tapi tak ada garis penamat. Tuan-tuan rasa apa? Kita buat lumba lari. Betul kita tanya, mana tamatnya? Tunggulah, nanti saya bagi tahu. Oh, sebulan tuan-tuan lari. Kita bukan orang macam tu. Ketika kita tak tahu mana garis penamatnya, kita pun jadi lemah. Jadi kita tahu kita siapa, sebab itu kita buat tanda penamat. Selawat sekian banyak untuk kita. Zikir sekian banyak untuk kita. Tasbih sekian banyak untuk kita. Al-Ikhlas sekian banyak untuk kita. Macam tu. Hak Nabi bagi tanda pun kita tak buat. Ada tak hak Nabi bagi tanda? Ada. Nabi kata, aku beristighfar setiap hari 100 kali. Habis tak lagi 100 hari ni, sifar? Ke tak? Hebat kita pada Nabi. Hebat kita lagi pada Nabi. Nabi maksum. Kita? Benda apa? Kita maksum. Hak maksum 100 kali, hak tak maksum, dah buat benda. Steady bah. Kata tak apa, kata. Saya habis dah belajar ilmu kebar, dia kata. Dok luk ke api, dia kata. InsyaAllah, neraka Jahannam pun tak apa, dia kata. Pesen dia dah. Pesen orang pandai kalih ni, susah. Jadi, dia tak tahu apa itu neraka Allah. Jadi, kita nak kata kita hebat macam mana. Hak Nabi bagi tanda penamat itu pun kita tak mampu. Nabi kata, aku beristighfar sehari semalam 100 kali. Dan ada riwayat mengatakan 70 kali. Hak yang Nabi bagi tanda pun kita tak buat. Kita tak mampu buat. Kita tak boleh buat. Akhirnya kita kata, saya lemah. Saya lemah. Yang tu lah kita. Buah kita dari dulu lemah semua kita. Mana? Katis 100 kilo dah lemah. Tak? Kita boleh kayu sekal tuan-tuan. Lepas tu letak dalam Facebook 100 kilo. Tak lemah. Tuan-tuan, isi pas 100, katis 100 kilo, berat mana tuan-tuan? Nak tanya tuan-tuan lah, saya dah biasa kat tu. Tuan-tuan, berat 100 kilo daripada 100 kali istighfar. Tapi hak ringan ini kita rasa berat, yang berat itu kita rasa Kerana apa? Sebab hak yang agama ini tidak bersesuaian dengan nafsu. Yang ini bersesuaian dengan nafsu.
Boleh tak tuan-tuan? Kita buka kedai, meniaga 8 jam. Duduk kedai 8 jam. Tak ada benda tuan-tuan. Tak ada benda. Orang meniaga tak. Buka daripada 3 pagi sampai ke 12 malam. Ya tak? Kita ngaji 8 jam. Tinggal saya seorang tuan-tuan. Hak lain, Ustaz, kata dia. Klik lah seorang. Ada. Sebab apa? Sebab bila kita berniaga, kita nampak benda tu masuk. Nampak pitih ni. Sekeping masuk. Ada. Ngaji tak nampak benda. Tak nampak hak masuk. Sebab nur ni tak nampak. Hidayah ni tak nampak. Sebab dia rasa. Ya? Kerana apa? Kerana ia tidak bersesuaian dengan nafsu. Walhal kita silap. Tatkala orang mula hampir kepada Allah, ketika itu Allah sempurnakan kehidupannya. Baik. Tuan-tuan 8.44 lah. Kerana yang demikian itu alamat Islam yang sempurna. Maka orang yang melaksanakan redha dengan Islam itu, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan tegah Allah, lalu ia melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, pada ketika itu dia mula telah menyempurnakan agamanya. Bukan dua itu aja skop yang besar. Maksudnya, orang ini melaksanakan perintah Allah keseluruhannya. Orang ini meninggalkan tegah Allah keseluruhannya. Orang ini melaksanakan amal ma'ruf zahir batin keseluruhannya. Maka barulah dinamakan alamat Islam yang sempurna. Baik. Berhenti ke terus lagi? Kita nak semayang hajat ni? Ke mana? Saya ikut majoriti. Sebab negara kita majoriti. Di demokrasi. Dah lama dah ni. Ya. Negara kita demokrasi. Ke mana? Demokrasinya berhenti ke sikit lagi? Sikit lagi? Boleh. Tapi serupa macam dengar orang perempuan kata, berhenti ya Ustaz. Ke telinga saya salah? Saya husnuzan lah kata. Syahdan menunjuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang redha ia dengan Nabi Muhammad itu nabinya, lazim atasnya suka mengikut perbuat dan adanya dan kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang redha dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengikut perbuatan kelakuan Rasul. Yang terutamanya mengikut kelakuannya yang wajib. Sunnah yang wajib, zahir batin. Dan keutamaannya, kecantikannya, ketika kita mengikut sunnah yang wajib, lalu kita iringkan sunnah yang sunat. Sedaya mungkin lah. Ustaz, saya tak mampu nak pakai. Contohnya, tak mampu nak pakai serban. Tak apalah. Nanti kalau saya pakai serban, Ustaz, orang tolak saya jadi imam. Kata, Ustaz. Dok jumpa ayat saya. Kata. Ya, tak? Jadi jangan pakai dulu. Sebab kita tak ada kekuatan. Ambil sunnah yang mampu kita laksanakan. Ustaz, saya mampu pakai cincin. Pakailah. Pakailah. Jangan balah pula. Nabi pakai kiri, hak ni kata Nabi pakai kanan. Jangan balah. Ada dah dibahaskan oleh ulama. Imam Asy-Syafi'i sebut perkara ni. Ada dalam kitab-kitab hadis dah disebut perkara ni. Ada hadis mengatakan Nabi pakai cincin sebelah kanan. Ada hadis yang mengatakan Nabi pakai cincin sebelah kiri. Dibahas oleh 4 mazhab. Maka Imam Asy-Syafi'i menyatakan
Dua-dua sunat. Kiri pun sunat, kanan pun sunat. Tetapi bila dilihat kepada keutamaan, kerana kata Imam Asy-Syafi'i, ada hadis yang Nabi mendahulukan yang kanan, maka kita mengambil akan keutamaan itu, dahulukan yang kanan. Tak kala kita ada cincin lebih, buh pula belah kiri. Tak apa. Jangan pula ada selagi lebih, buh di hidung. Itu tak tahu lah benda apa. Tak. Jangan bala ketika kita nak mengamalkan sunnah. Jangan kita berbala. Sebab Islam ini telah sempurna. Mudah saja tuan-tuan. Ustaz, saya tak suka pakai cincin sebab jika saya pakai, tangan saya ni akan jadi kudis, jadi nyakit, macam-macam lah. Guam. Saya ambil sunnah pakai slipper, Ustaz. Maka Nabi tidak pernah memakai kasutnya melainkan dengan kaki kanan. Ada orang tak mampu. Pakai. Maka inilah yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat besok orang tinggalkan sunnah Nabi, sedikit demi sedikit Nabi kata. Orang nak amalkan sunnah Nabi ini, orang dah mula malu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nak duduk golongan ini, tuan-tuan. Kita cuba beramal dengan sunnah Rasul yang wajib jangan tinggalkan zahir dan batin, dan kemaskan yang sunat. Sikit-sikit yang mana kita boleh ambil. Yang kita mampu. Setengah orang dia tak mampu. Setengah orang dia tak mampu yang ini. Jangan pula kita kata, apa ni, tak pakai cincin, tak ikut sunnah. Tiba kita tengok, dia sarung kasut kaki kiri. Sama juga dengan hamba kata. Kita pula sarung kasut kaki cuma kita dok pakai cincin je. Cuma kita ni, daklah berbala. Tak payah bala. Kita tengok je, tak apalah. Ya Allah, aku tak mampu lagi nak pakai cincin. Tapi aku cuma mampu pakai kasut dengan kaki yang kanan. Banyak sunnah, tuan-tuan. Tuan-tuan nak masuk jamban, sunnahnya dahulukan kaki. Bukan susah, tuan-tuan. Tapi nak masuk dengan kaki tu susah. Dah ingat sama. Dah ingat. Dah. Sampai dalam jamban baru ingat. Tak boleh dah duduk dah. Ada hadis, tuan-tuan, sahabat dia masuk masjid, ni ada hadis. Tak silap saya dalam kitab Al-Azkar. Kalau tak silap saya lah. Saya pun tak ingat, saya bukan orang alim. Ada sahabat yang masuk dengan kaki kiri masuk masjid Nabi. Lalu dia keluar balik. Lalu sahabat bertanya, kenapa kau keluar balik? Dia kata, aku telah masuk masjid dengan kaki kiri. Kalau kita kan, kaki kiri pun. Dia keluar balik dan masuk dengan kaki kanan. Lalu ditanya oleh sahabat, kenapa kau keluar? Ketika aku mula meremehkan akan satu sunnah, aku khawatiri Allah akan mencabut sunnah-sunnah yang lain. Ketika aku mula meremehkan sunnah yang telah aku buat ini, kita remehkan. Tak apa. Aku takuti Allah angkat akan sunnah-sunnah yang lain yang telah aku amalkan. Ini jadi tuan-tuan. Baik. Rasa cukup dah setakat tu. Syahdan. Saya sampaikan hajat tuan-tuan tu. Sikit yang ada. Sudah dah. Sikit ada. Cukuplah. Jadi tuan-tuan, saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan. Ingatkan diri saya dan tuan-tuan. Kita ni tak kuat sebenarnya. Cukup tak kuat. Saya tak kuat. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya tak kuat. Itu dalam hidup saya ni, ketika kita tahu kita tak kuat. Tuan-tuan kalau nak dapatkan kekuatan, dimudahkan urusan oleh Allah.
Ya. Allah mudahkan urusan. Ya. Tuan-tuan jangan tinggal ayat wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya. Wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Saya tak ingat ayat ke berapa, saya tak ingat. Surah ni pun saya tak ingat. Wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya. Allah angkat, Allah mudahkan segala urusan kita. Janji Allah begitu. Jadi bila kita selalu membaca wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut, mudah-mudahan yang kita baca menjadi akidah, menjadi pegangan dan amalan dalam hidup kita. Apa dia? Kita berserah kepada Allah, zat yang hidup, yang tidak menerima mati. Maka Allah janjikan kepada kita apa? Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala keperluannya. Percayalah tuan-tuan. Percayalah janji Allah. Ya. Betul, kami kat madrasah, Zuhur je kami akan baca 11 kali, kadang 21 kali. Tiap-tiap. Kita tahu kita tak ada daya upaya. Kita tak ada daya, tak ada upaya. Sebab kita nak belajar macam mana kita boleh yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan begitu, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang serah bulat-bulat dengan Allah, Allah akan cukupkan keperluannya. Keperluan hidupnya Allah akan cukup. Keperluan ini bukan dunia saja, keperluan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat Allah cukupkan. Jangan risau tuan-tuan. Jangan risau. Tuan-tuan buat apa pun, tuan-tuan jangan tinggal perkara ni. Jadikan satu amalan. Cukuplah lepas semayang baca 10 kali cukup. Kalau 5 waktu dapat 50 kan? 50 kali. Kita jadi yakin dengan Allah. Tuan-tuan buat apa pun, tuan-tuan berniaga, tuan-tuan apa, jangan lupa. Supaya menjadi ingatan, aku berserah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Lalu Allah selesaikan semua urusan kita. Percayalah. Saya bercakap ini selalunya apa yang telah saya lalu dalam hidup. Tuan-tuan pun tahu macam mana saya dan perjalanan saya kan. Saya dengan madrasah dan sebagainya. Alhamdulillah, Allah cukupkan banyak keperluan. Terlalu banyak pertolongan demi pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selesaikan. Sebab janji Allah macam tu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Allah selesaikan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar cerita madrasah, tuan-tuan takut. Takut tuan-tuan. Sebulan saya memerlukan 60,000. Takut. Saya tak ada meniaga, tuan-tuan. Bukan saya meniaga madu ke, minyak kasturi ke. Tak ada. Sepanjang tuan-tuan ni mengaji dengan saya tak pernah kempen madu. Kempen bermadu pun tak. Saya tak pernah kempen bermadu lah. Tak pernah dalam hidup saya. Kadang orang tanya saya, Ustaz, buat apa lah Ustaz? Kata itu sunnah. Sunnah Nabi, betul, saya tak menyanggah yang itu sunnah Rasulullah SAW. Tapi saya mengikut perjalanan Rasul. Rasulullah, dia kahwin banyak selepas meninggalnya Sayyidatina Khadijatul Kubra. Selepas isteri pertamanya meninggal, baru Rasulullah kahwin. Jadi buat apa Ustaz? Saya kata isteri saya dah mati lagi. Kasihnya Nabi pada Sayyidatina Khadijah. Jadi saya ikut sunnah juga. Bukan saya tak ikut sunnah. Saya ikut sunnah juga. Saya ikut sunnah apa yang telah Nabi buat. Macam itulah. Tuan-tuan yang kahwin 2, 3 ikut sunnah juga. Sama je. Cuma jangan berbalah. Itu je.
Ustaz dah ikut sunnah. Ikut. Tuan-tuan ikut sunnah dan saya juga ikut sunnah. Sama je. Cuma jangan kita berbalah. Kita berbalah pada perkara yang tak perlu pun untuk berbalah. Kan? Itu berbalah. Lalu orang kata, apa ni pakai selipar, pakai kasut kaki kanan. Hadis mana? Boleh mana? Kan? Tak apalah. Kalau cara hak tu, hadis ke dhaif ke, hasan ke, sahih ke, tak apa. Yang penting, kita sewaktu kita pakai kasut, pastikan yang tu kasut kita bukan kasut orang. Kita sarung mula kaki kanan, tapi kasut orang lain. Jadi masalah. Tak jadi sunnah. Sebab Nabi tidak menyarung kasut orang lain. Walaupun dengan kaki kanan. Mudah ya tuan-tuan. Tak payah kita sekarang ni zaman orang suka berbalah dan mencari kesalahan. Benda yang tak patut pun. Benda yang tak sepatutnya kita berbalah, kita berbalah. Benda yang tak sepatut, tak payahlah. Jadi jadilah orang baik yang suka diam. Seperti mana yang Nabi sebut, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, bercakaplah yang baik, au liyasmut, ataupun diam. Benda tak perlu kita cakap, tak payahlah cakap. Jadi akhir kalam, tuan-tuan tolong doakan saya dan doakan madrasah-madrasah saya, ketiga-tiga madrasah saya, dalam pembinaan, dalam pengurusan dan sebagainya. Dan akhir permintaan seperti mana daripada Taqiyuddin, kita sama-sama semayang hajat. Saya buat pendek je, semayang hajat. Kita jangan baca surah panjang-panjang sebab makam kita bukan makam aulia. Kita bukan makam wali, kita makam kuali belaka. Makam kedarah belaka kita makam kita di situ. Jadi kita baca mudah ya tuan-tuan, kuliah rakaat pertama, al-ikhlas rakaat kedua. Dah. Nanti kalau kita lama nanti kita dia tak khusyuk. Oh lama ustaz kata. Minta hajat sikit kata, semayang lama sangat kata dia. Syaitan dia mari gitu, dia mari. Jadi tak khusyuk. Jadi kita semayang hajat sama-sama, tuan-tuan, ketika kita mendoakan orang lain, saudara mukmin yang lain tanpa pengetahuannya. Dia tak tahu pun siapa yang doakan kita. Cuma dia minta jamaah malam ni je, tapi tak tahu siapa yang doakan. Ketika itu Allah balikkan permintaan itu kepada kita. Allah selamatkan kita dari segala penyakit. Dan ingat, ketika kita menyampaikan hajat seorang mukmin dalam dunia, Allah akan sampaikan 1000 hajat kita di yaumul akhirah. Tuan-tuan jangan balik dulu. Mudah-mudahan, ya Allah, ini je aku mampu buat. Aku mampu doakan kawan aku, saudara mukmin aku. Mudah-mudahan hajat dia sampai. Besok kat sana, kau sampaikanlah hajat aku, ya Allah. Kerana di sana, hajat aku terlalu banyak. InsyaAllah. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, jagalah kami, peliharalah kami, zahir dan batin kami, akidah kami dan Islam kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sebenarnya kami mengakui bahawa diri kami tidak kuat, ya Allah. Pada zaman yang penuh dengan fitnah ini, ya Arhamar Rahimin, ya Muqallibal Qulub, thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atika, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.